beca pergi ke pekan, mau beli 2 kati ikan. Cina bukan, Melayu pun bukan, inilah dia, Nyonya Peranakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjejakkan kaki di negeri Melaka, sudah pastinya anda akan tertarik dengan seni keunikan tradisional masyarakat Baba dan Nyonya. Street Chinese Jewellery Museum yang terletak di Pagaraya Melaka mampu menarik minat anda tentang masyarakat Baba dan Nyonya. Hari ini saya akan bersama anda meneroka tentang susur alur masyarakat Baba dan Nyonya atau lebih dikenali sebagai peranakan. Menarik minggu ini, wanita dan barang perhiasan adalah sangat sinonim. Oleh itu, pengunjung dapat melihat sendiri keindahan seni ukir dan perhiasan tradisional masyarakat Baba dan Nyonya. Street Chinese Jewellery Museum yang mempamerkan koleksi perhiasan tradisional yang menjadi kegemaran masyarakat peranakan tersebut. Hebat dan membanggakan itu yang dapat digambarkan mengenai Ratu Irama tradisional Malaysia, Nur Aniza Idris yang mengekalkan dan mengangkat seni warisan tradisi dari segenap masyarakat dan budaya di Malaysia melalui Malay World Cultural Paradise. Sebut sahaja terompa, mungkin ramai generasi muda masa kini, terutama remaja dan kanak-kanak tidak mengenali, malah tidak pernah memakainya. Pembuatan sulaman manik terompa menjadi kegilaan ramai, terutamanya masyarakat peranakan. Bukan itu sahaja, persembahan tarian dan pementasan teater dianjurkan bagi memeriahkan lagi Melaka Nyonya Village. Istimewa minggu ini, kami kongsikan kepada anda golongan minoriti yang terdapat di bumi Melaka yang dikenali sebagai peranakan Chetty. Masyarakat Baba dan Nyonya juga menggelarkan diri mereka sebagai Baba atau peranakan kerana kebudayaan mereka yang sangat unik. Menariknya, mereka masih mengekalkan tradisi Cina yang juga dipengaruhi dengan unsur budaya masyarakat Melayu. Episod kali ini akan membawa anda menjelajah bukan sahaja latar belakang masyarakat Baba dan Nyonya, juga mengajak anda mengenali keunikan masyarakat tersebut yang mempunyai unsur Melayu Cina. Untuk pengetahuan anda, Street Chinese Jewellery Museum bertempat di rumah kedai warisan lama dibina dengan gaya elektrik. Biarpun luarannya tidak semegah Museum Warisan Baba dan Nyonya, namun rekaan ini mampu menarik perhatian pelancong yang berkunjung ke kota bersejarah ini. Street Chinese Jewellery Museum merupakan lokasi menarik yang memartabatkan seni warisan Baba dan Nyonya. Museum ini bukan sahaja mempamerkan barang dan perhiasan, malah menyediakan sejarah dan susur alur masyarakat peranakan ini. Tidak ketinggalan kecantikan sulaman pakaian tradisional
tradisional masyarakat Baba dan Nyonya, iaitu baju kebaya dan batik sarung yang mempunyai kepelbagaian dari segi warna dan rekaan mengikut cita rasa pengguna. Seperti yang anda lihat di sebelah saya, terdapat beberapa contoh pakaian tradisional masyarakat Baba dan Nyonya, antaranya baju panjang dan sarung kebaya. Selepas ini, siapa yang tidak kenal dengan Ratu Irama Malaysia, Nur Aniza Idris? Perjuangan beliau dalam memartabatkan kesenian dan budaya Malaysia melalui Malay World Cultural Paradise sudah tidak asing lagi. Oleh itu, mari kita lihat keistimewaan Malay World Cultural Paradise. Sekarang saya banyak fokus kepada pembangunan budaya di kalangan pelapis sekarang daripada berusia 6 tahun ke atas. Jadi bila kita fokus kepada pembangunan budaya ni, sebenarnya dia adalah seiring dengan kempen #Save Irama Malaysia. Selamatkan Irama Malaysia dalam industri muzik. Objektif pertama sekali saya nak mempromosikan Malaysia. Buat budaya kita, dia ada pelbagai kaum. So pelbagai kaum, contohnya kaum etnik yang terbesar sekali di Malaysia ni yang kita boleh nampak, Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak dan orang asli. Dia ada 6 kaum yang terbesar. Jadi daripada kita explore budaya-budaya tu secara tidak langsung, kita keluarkan semangat Malaysia tu keluar daripada kepompong tempat yang sebenar tau. Actually doing this traditional terompa making, which is a traditional club for the Peranakan. Okay, this activity actually is to introduce more about the Peranakan culture, their orang punya what they have basically. So we are just not doing this for the students. We are like wanting to introduce more into the whole world about its culture supaya dia punya generation akan kekal not only at this moment, but then we have to continue that for the generation.
I'm just being proud to be part of Baba Nyonya Art and Culture Group, which is we also call our company as Melaka Nyonya Village. Okay, a part of it is of our concept yang kita nak nak introduce about peranakan. So we actually do this for this activity kita nak teach the students on how it goes during those days, I mean, to bring them back to the history regarding the peranakan lah and all that lah. For this age limit, actually for all ages, it doesn't matter whether you're a kid or what. Tapi if possible, we are teaching from 4 years old and above, but 4 years and below who already can handle painting and do that, it still needs parental guidance, tapi tak ada age limit, so everyone can come and join and do the activity lah. Those who are interested to join and learn of this workshop, I welcome everyone to visit us or also go to our Facebook page to do a booking and reservation. Okay, from Melaka Nyonya Village, our Facebook page have got two. Melaka Nyonya Village, which is MELAKA, and the other one is in Chinese, which is Maluja Nyang Racun. And we also posted there a few of our activities. You can also contact us with our contact numbers at our Facebook page. And they can also directly contact me, or you can also drop your email at nyonyavillage@gmail.com for bookings and reservations. It's our pleasure to welcome that we until now, that since we opened this company year 2014, the feedback so far is yearly. We all have these return customers. Aside from the return customers, as we continue to post it on Facebook, on social medias, we always receive a good feedback. And as of now, we have actually, aside from our 14 companies, tour companies who are supporting and collaborating with us, there are also new who comes. So from time to time, we're getting busier and busier, especially on school holidays. I get busier and busier, so it's a good thing because it's also a pleasure dealing with these students, and I love teaching students, and they are like my little sons and daughters. So like you guys also, it's our pleasure to introduce to you as well, even though you don't do the activity, but I know for sure someday we will meet again and you will soon come over and do your activity also. Biarpun masyarakat peranakan sudah lama wujud, namun mereka masih menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan utama dalam kehidupan harian mereka. Selain dari Baba dan Nyonya, Ceti dan peranakan Portugis merupakan masyarakat popular di negara ini. Okay, nama saya Tis Damran Pillay atau lebih dikenali sebagai Jiwa di kampung ni. Bagaimana saya menjadi salah seorang Ceti Melaka ialah melalui bapa saya. Bapa saya seorang warga Ceti Melaka, dan hasil perkahwinan dia dengan mak saya dilahirkan sebagai seorang Ceti Melaka. Okay. Dalam konteks orang kata perbezaan tu dengan kita dengan masyarakat India yang lain ialah dari segi bahasa. Bahasa kita merupakan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda kita. Mungkin bahasa Tamil tu ialah bahasa nenek moyang kita yang mereka guna. Nombor dua ialah dari segi pakaian tu sendiri. Kita berbaju kebaya berkain batik untuk perempuan, lelaki berbaju butan lima kain pelikat. Kalau dulu masyarakat wanita dahulu bila diorang berkahwin, diorang tak bekerja, diorang duduk dekat rumah. So berkain batik, berbaju kebaya tu memang okey. Tetapi pakaian-pakaian tersebut masih kita pakai pada occasion ataupun festival yang orang kata kita akan bila kita lakukan lah. Tapi dari segi keagamaan pula, bila kita pergi ke kuil, kita akan memakai vesti ataupun dhoti dengan kita punya kurta lah. Kenangan manis saya ialah definitely saya punya perkahwinan Ceti tu yang saya lakukan
dia mendapat orang kata sambutan yang hangat. Orang walaupun orang banyak orang saya tak jemput pun dia datang, bukan datang nak makan, tetapi dia datang nak menyaksikan perkahwinan tersebut. Perkahwinan tu orang kata rata-rata bukan saya nak popularkan diri saya, bukan, tapi saya rasa sebagai tanggungjawab saya, anak Citi Melaka, kalau saya tak lakukan dalam adat tradisi saya, siapa lagi nak lakukan? Tapi dari segi agama, praktis agama sama. Cuma yang berlainan mungkin dari segi upacara sembahyang arwah tadi tu, yang parcu tu dengan bogi tu berlainan dari segi hidangan makanan dia. Sebab dari segi makanan pun perbezaannya ketara. Sebab kita punya makanan tu berdasarkan banyak menggunakan kunyit, lengkuas, serai, santan. Orang kata dari segi pemakanan kita lauk pindang, pindang iris, sambal teli ikan. Lepas tu kita ada sambal timun santan. Benda ni yang orang kata menjadikan kita lain daripada masyarakat India yang lain. Sejak kita ada kelakar ni, kita ada Facebook kan, saya dapat launch, kita ada 9,000 followers, Citi Melaka tu, sebab tu kat sana kita boleh publish apa yang kita ada. Dengan ini berakhirlah sudah episod pada kali ini. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada anda. Saya Nurhazirah Halim mengundurkan diri dengan slogan inspirasi budaya pewaris bangsa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini berakhirlah sudah episod pada kali ini. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada anda. Saya Nurhazirah Halim mengundurkan diri dengan slogan inspirasi budaya pewaris bangsa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.